Jadi malam ini kita nak berbincang tentang kat mana penambahbaikannya, dia punya perbezaannya, manfaatnya dan juga apakah kualiti pelajar yang bakal dilahirkan ini. Kita akan bincang bersama dengan tetamu khas kita, Dr. Lee Boon Hua, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran. Selamat datang, Doktor. Sebelum kita mulakan mungkin kita boleh faham falsafahnya dan juga keperluan untuk KSSR diperkenalkan. Terima kasih Encik Saimi. Yang pertama tu ialah semasa kita melihat semula KBSR misalnya, satu soalan yang kita tanya diri kita sendiri ialah apakah yang perlu kita ubah dalam KBSR itu supaya kurikulum yang kita wujudkan, kurikulum yang baru yang kita wujudkan ini dapat membolehkan pelajar kita menangani cabaran-cabaran abad 21 ini. Kerana kita tahu sekarang ada banyak perubahan di sekitar dunia pelajar kita. Misalnya ada teknologi yang berubah, ada isu-isu yang perlu ditangani oleh pelajar secara kita kata kritis, dan apakah kemahiran-kemahiran yang mereka perlukan ini, dan kalau boleh apakah perubahan yang kita perlu buat kepada kerangka kurikulum kita itu yang boleh membina kemahiran-kemahiran di dalam pelajar kita. Misalnya bagi contohnya kan, kita kata komunikasi ialah satu kemahiran asas, bukan saja di abad sekarang tapi dulu juga, tetapi di dunia sekarang ni dan lebih lagi berkomunikasi, menakul misalnya satu kemahiran yang sangat penting. So kalau kita nak ubahkan kurikulum kita, apakah kerangka yang terbaik yang boleh memberi peluang kepada pelajar kita melatih diri, menakulkah ataupun menyatakan apakah fikiran mereka, perasaan mereka. Soal yang demikian, kita rasa kita perlu ada satu kurikulum yang menarik dan dapat memikat minat pelajar. Itu yang sangat penting. So kita pun lihatlah apakah mata pelajaran yang perlu kita ubah suaikan, tetapi yang penting Encik Saimi ialah KBSR kita tidak boleh lihat ini KSSR. Kadang-kadang ada pihak yang salah faham kan, dia kata oh ini curriculum standard, maksudnya ini adalah standard lah, yang KBSR tidak berstandard. Tetapi itu bukan makna kita sebenarnya. Curriculum KSSR ini membina atas kelebihan KBSR. Apa yang kita telah capai dengan KBSR ni kita tambah baikkan lagi, kita memperkukuhkan lagi di bawah KSSR. So ini adalah satu penambahbaikan kepada KBSR, bukannya kerana ini lebih baik, tidak. Memang KBSR adalah satu kurikulum yang baik. So itu yang satu penetapan yang kita telah buat, dan falsafah kita di belakang KSSR ini ialah pelajar dia akan belajar secara berkesan kalau dia berminat. Dia boleh kita kata kita macam engage, ada more important engagement with the learning di dalam bilik darjah. Itu sangat penting. So yang kita nak tu ialah wujudkan satu kurikulum yang menarik kepada pelajar, yang betul-betul kita kata ada elemen-elemen misalnya yang kita kata membolehkan dia menangani cabaran di dunia luar. Sekolah bila kita kata KSSR, perkataan yang mungkin akan diperbahaskan adalah standard. Mana kita fahami standard kandungan, standard pembelajaran, maknanya apa yang perlu diketahui dalam jangka masa yang diberikan, dan apakah tahap yang dicapai mungkin Doktor. Kalau kita tengok sebelum ini dalam kurikulum kita kan, kita menyatakan matlamat kita dalam bentuk hasil pembelajaran. Tapi kalau ini dalam KSSR ini kita menyatakan hasil pembelajaran ini dalam bentuk pencapaian, piawai pencapaian, standard lah, iaitu tahap apakah kita rasa pelajar kita perlu mencapai sekiranya kita kata dia telah berjaya melalui satu program pendidikan. So kita ada ini standard kandungan. Standard kandungan menyatakan secara spesifik apakah yang perlu dicapai oleh murid dari segi pengetahuan, kemahiran ataupun nilai pada penghujung program itu. So untuk program pendidikan sekolah rendah pada penghujung setahun ke-6 misalnya, apakah yang perlu dicapai oleh seorang pelajar? Saya bagi satu contoh bahasa kan. Kita kata pada penghujung tahun ke-6 mereka boleh membaca dengan yang penuh kefahaman pelbagai teks, pelbagai teks yang diberi. So itu adalah standard kandungan. Tapi standard
pembelajaran itu dia lebih spesifik pada tahap perkembangan seorang pelajar. Misalnya pada tahun 1, apakah teks yang dimaksudkan pelbagai itu, apakah kita kata kemahiran membaca yang perlu dicapai pada tahun 1, tahun 2, pada penghujung tahap 1 dan pada penghujung tahap 2. So setiap tahun tu kita ada yang lebih spesifik lagi yang kita perincikan daripada standard kandungan itu. Itu adalah standard pembelajaran. So standard pembelajaran sebenarnya kita petik ataupun kita teliti daripada standard kandungan. So yang kedua-dua standard itu adalah standard curriculum lah yang kita ada. Ya. Okey, bila saya belajar tentang TSSM, saya buat gambar. Sebab tadi ada modul trust asas, modul trust tema dengan modul elektif. Mungkin Doktor boleh berikan kita sedikit kefahaman tentang keperluan pada modul trust asas, trust tema dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok itu modul trust asas modul trust asas itu mengandungi mata pelajaran bahasa. Misalnya bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil di SJK. Lepas tu kita ada pendidikan moral, pendidikan Islam, pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan, matematik. Kalau kita lihat dalam modul ini adalah mata pelajaran yang memberi tumpuan kepada kemahiran berkomunikasi. Dan juga kita kata fokus kepada pembinaan seorang yang kita kata yang bersikap, yang berakhlak baik, bersikap positif. So itu adalah kita kata character building lah, itu yang di dalam modul trust asas. Kalau modul trust tema itu dia adalah satu strategi yang kita guna untuk menjadikan kurikulum dia lebih menarik kepada pelajar yang berumur 7, 8 dan 9. So yang bertema ini contohnya kita ada dunia sains dan teknologi. Di sini dia merangkumi 3 disiplin ilmu sebenarnya. Kita ada sains, kita ada TMK, teknologi maklumat dan komunikasi, kita ada reka bentuk. Dan kita dapat merangkumi 3 mata pelajaran itu di bawah tema-tema yang tertentu. Yang kalau kita lihat di dunia ilmu pun kita tidak ada kita kata satu kotak itu ialah sains, satu kotak itu reka bentuk, satu kotak lagi itu ICT kan atau TMK kan. Memang di dunia ilmu pun semua dia disepadukan. So dengan ini dia akan jadi pembelajaran di dalam modul TMK ataupun modul dunia sains dan teknologi. Dia guru kan jadi lebih fleksibel dan dia boleh jadi lebih kreatif dan membawa isi kandungan dunia sains dan teknologi itu di bawah tema-tema yang menarik kepada pelajar. So dan juga lagi satu perkara yang lebih penting itu ialah kita juga cuba nak kurangkan bilangan mata pelajaran, dan ini membolehkan kita mengurangkan mata pelajaran dan membawa isi kandungan ini secara yang lebih menarik di bawah tema. Dan lagi satu kita ada dunia kesenian yang untuk budak-budak kecil macam ni, memang seni lukis, itu seni visual lah, dan juga muzik itu adalah perkara yang sangat menarik dan perlu dikekalkan supaya pendidikan itu bukan hanya akademik saja, tetapi lebih kita kata aktiviti fokus, ada lebih kita kata melibatkan mereka memainkan kita kata peranan-peranan yang tertentu. Misal dunia sains dan teknologi ada tema dia kan, so dia ada aktiviti-aktiviti yang lebih hands on. So sama dengan seni lukis dan music juga, dia memang ada satu yang menarik lah, kita nak mikat, kita jaga dia punya itu minat dia. Dan lepas tu kita ada satu modul elektif. Modul elektif ini ialah modul bahasa tambahan. So mereka ada bahasa Arab, dia boleh pilih sama ada bahasa Arab, bahasa Cina ataupun bahasa Tamil. Di bahasa Sarawak kita ada bahasa Iban dan juga bahasa Kadazan Dusun. So itu adalah tambahan. So itu yang kita rasa perkara-perkara yang boleh kita memperkayakan lagi program pendidikan di sekolah rendah, khususnya di tahap 1. Di tahap 2 pula kita balik ke mata pelajaran, senarai mata pelajaran, kerana pada masa itu mereka mempelajari bagaimana mengaplikasikan kemahiran-kemahiran asas yang ada di tahap 1 itu ke
disiplin-disiplin di bawah mata pelajaran-pelajaran tertentu tu. Okey. Ya. Doktor, saya terpaksa bertindak sebentar. Bila kita kembali nanti, apabila kita tengok contohnya model kelas tema, katakan, ada satu, kita ada dunia kesenian, seni visual, kesenian, ada seni visual dan juga muzik, kemudian ada dunia sains, teknologi. Jadi seakan-akan, ini pandangan saya tak pernah ada anak kecil pergi sekolah ke tidak, ataupun zaman saya cukup berbeza. Tapi mungkin apa yang saya nampak ialah sebab kalau tengok dalam dunia sains dan teknologi, bahawa dia ada reka bentuk dan teknologi, dia seakan-akan mengajar seorang anak itu melihat kepada aspek-aspek dia bukan left brain, right brain dan sebagainya. Jadi itu kombinasi tak? Betul menyelesaikan. Kita bincang selepas ini. Okey, kita berehat akan kembali selepas ini.